Assalamualaikum dan selamat pagi. Baik, kita nak sambung lagi pembelajaran kita hari ini iaitu pendidikan kesihatan. Pada 2 minggu yang lalu, awak telah menghasilkan satu piramid makanan. Jadi, saya harap awak faham di setiap tingkat pada piramid makanan. Baik, pada piramid makanan tu kita nak lihat, okey, awak boleh buka buku teks muka surat 96 dan 97. Baik, daripada piramid makanan yang awak buat tu terkandung beberapa nutrisi. Okey. Jadi kita nak belajar berkaitan dengan nutrien yang menjamin kesihatan awak. Okey, nutrien ni apa? Nutrien ni ialah zat yang diperlukan oleh tubuh badan kita dan untuk berfungsi setiap organ badan kita dengan baiklah. Okey. Jadi, nutrien yang tidak cukup atau zat yang tidak cukup akan menyebabkan pembesaran terbantut. Jadinya contoh dia tak makan sayur, tak makan buah. Jadi pembesaran dia boleh dikira sebagai terbantut. Dia tak berapa nak tinggilah. Okey. Jadi pengambilan nutrien yang cukup perlu ada pelbagai jenis makanan. Awak boleh makan pelbagai jenis makanan. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama, okey, kat sini pada muka surat 96 ni ada vitamin, garam mineral dan serat. Okey, apa fungsi vitamin, garam mineral dan serat? Okey, kepentingan dia satu, untuk menyihatkan mata, kulit, rambut dan kuku. Okey. Dan dia melancarkan penghadaman. Ya, jadi kita nak makan apa ya untuk vitamin, garam, mineral dan serat ni? Okey, jadi kita kena makan buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi dia senang untuk melancarkan kita punya penghadaman. Okey. Jadi kat sini contoh kalau kita ini info tambahannya. Kalau awak makan sayur, okey, sayur ni dia tak akan simpan dalam badan tau. Sebab dia adalah serat. Jadi dia akan keluar melalui jenis najis lah. Cuma zat dia sahaja akan diserap oleh tubuh badan. Okey, sayur ni akan keluar macam biasa. Dia tak boleh simpan dalam badan kita. Baik. Seterusnya kita nak lihat kat sini ada lemak. Lemak kalau awak tengok pada piramid makanan, dia dekat tingkat berapa tu? Betul, lemak berada di tingkat yang keempat. Pertama, di atas sekali. Okey? Yang tingkat pertama, atas sekali iaitu lemak. Lemak ini kepentingan dia, bukan tak bagus tau. Lemak ini sebenarnya bagus. Cuma pengambilan kita perlu dikawal. Apa fungsi lemak ini? Okey, lemak ini satu, dia membekalkan tenaga. Kalau awak tak makan lemak, dia tak boleh bertukar menjadi tenaga. Awak akan lesu, letih. Jadinya awak tidak akan bermaya pada hari itu. Jadi perlulah makan lemak sedikit untuk membekalkan tenaga untuk awak senang buat kerja. Okey, penempat haba. Jadinya kalau siapa yang makan lemak, makanan yang mempunyai kandungan lemak, okey, dia akan badan kita ni akan jadi panas lah. Okey, sebab dia penempat haba. Jadi tak adalah dia sejuk. Macam contohnya, kenapa orang yang berbadan besar lebih cepat berpeluh ataupun cepat panas? Sebab dia mempunyai lemak yang banyak. Kenapa orang yang berbadan kurus dia senang sejuk? Sebab kekurangan lemak pada badan. Okey, seterusnya. Dia berkepentingan melindungi organ dalaman. Ya, organ dalaman kita kalau tak lemak, tak ada yang nak lindungi organ kita tu.
organ kita macam hati, jantung. Okey, itu semua ada lemak di sekelilingnya. Tetapi jika ambil lemak ini secara berlebihan, maksudnya contoh awak makan benda yang berminyak, contohlah ya, berminyak, pisang goreng, ayam goreng, cempedak goreng, semua yang bergoreng. Dalam satu hari awak ambil banyak-banyak. Lepas tu awak makan tu secara berterusan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi lemak pada badan tu tak sempat nak bertukar jadi tenaga. Awak tak gunakan dia bertenaga, tak gunakan lemak tu untuk jadikan tenaga. Awak tak bekerja. Contoh, awak dah makan pisang goreng. Okey, awak tak buat persenaman, awak tak bergerak. Jadi lemak tu akan terkumpul. Sebab itu badan boleh menjadi besar. Okey, menjadi beratlah. Jadinya tak sihatlah awak kan. So kalau nak makan lemak, makanan yang mengandungi lemak yang bergoreng, okey, awak boleh makan. Bukan tak boleh makan. Cuma selepas itu janganlah awak tidur, janganlah awak duduk. Okey, awak pun berjalan, sapu-sapu lantai, bersihkan rumah. Okey, itu dah membakar lemak. Maksud lemak awak tu dah bertukar menjadi tenaga. Okey, faham di situ? Okey. Okey, kita tengok pada muka surat sebelah. Muka surat 97. Kita nak tengok kat sini ada protein. Protein. Semua tahu tak protein tu apa? Protein tu ialah sejenis nutrien yang membantu pertumbuhan tisu pada badan kita. Contohnya pertumbuhan dan perkembangan otot. Okey, dia boleh berkepentingan untuk kembangkan otot. Maksudnya otot-otot badan kita ni bila kita tekan badan kita pejal kan. Itu ialah otot. Satu lagi dia membantu untuk memperbaiki tisu-tisu pada badan. Seterusnya dia meningkatkan metabolisme lah. Okey, apa itu metabolisme? Siapa tahu? Okey, metabolisme ini ialah macam mana ya saya nak kata, dia macam pembakaran lemak. Dia membakar lemak tadi kita dah makan tu kan. Kita dah makan pisang goreng tu semua. Okey, jadi perlu ada protein untuk membakar lemak yang lebih itu. Jadi awak tidaklah dikategorikan sebagai obesiti. Jadi dalam setiap pemakanan kita perlu ada tadi, yang pertama tadi vitamin ataupun serat. Okey, boleh ambil sayur-sayuran, ambil buah-buahan. Lepas tu kita tadi dah belajar tadi lemak, perlu ada lemak sedikit saja ya, jangan berlebihan. Dan yang ketiga kita ada protein. Okey, ketiga. So apakah nutrien seterusnya, iaitu karbohidrat. Okey, karbohidrat. Apa kepentingan karbohidrat? Okey, dia membekalkan keperluan tenaga untuk seharian. Okey, macam protein tadi, makanan yang sesuai ialah ayam, ikan, apa lagi? Seafood tu semua, itu protein lah tu. Telur. Okey, telur tu dalam protein. Okey, karbohidrat, makanan yang yang menggambarkan ada nutrien karbohidrat dia apa? Nasi, mi, bihun. Itu semua ialah karbohidrat, ataupun pasta. Itu mengandungi karbohidrat. Jadi karbohidrat ini pun kena ambil tidak berlebihan. Okey, kalau awak tengok pada awak punya buku, okey, awak tengok pada buku awak, nasi dia suku saja, sikit je. Okey, protein tu sebesar tapak tangan awak. Kemudian selebihnya ialah sayur dan buah. Itu ialah satu hidangan lengkap. Okey, jadi cukup ada karbohidratnya, ada serat, fiber tu, ada buah-buahan. Okey, ada vitamin dah cukup kat situ. Okey, dah ada protein. Ada ikan salmon kat situ. Okey, jadi dah lengkap satu pinggan makanan yang berkhasiat. Okey,
Jadi janganlah awak makan nasi dengan ikan aja. Sayur awak lupa. Tak ada buah. Jadi susahlah awak untuk proses penghadaman. Okey? Jadi kalau tak makan sayur, apa akan jadi kalau tak makan sayur? Mata awak kalau mata kita sesuai makan apa? Lobak merah boleh. Okey, kalau dari segi rambut kita boleh makan apa? Ada banyak jenis tumbuh-tumbuhan yang awak boleh makan untuk menyihatkan organ badan awak. Okey? Seterusnya, saya nak tekankan pengambilan air mineral ataupun air kosong. Okey, sebab kenapa awak kena minum air kosong ni? Selalunya air kosong ni jarang ada peminat. Tetapi awak kena ambil juga dalam 8 gelas sehari. Okey, kenapa kena minum air kosong ni? Sebab air kosong ni tak ada kalori. Okey, tak ada kalori. Jadi bila awak makan dia, awak minum dia, dia akan melancarkan kita punya sistem badan ni. Jadi buah pinggang kita ni tidaklah bekerja keras. Kalau awak asyik minum air manis saja, air sirap, air oren, air sangkuit lah, air Nescafe lah, latte lah, cappuccino lah, segala-gala tu yang manis itu menyebabkan satu, lemak badan kita. Okey, yang kedua sebab ada gula gula tinggi, lemak satu. Yang kedua, kita punya buah pinggang nak kena bekerja keras. Kenapa nak bekerja keras? Sebab nak keluarkan air kencing awak tu, nak kembalikan warna dia tu. Kalau awak tengok kalau awak kurang minum air, pada air kencing awak akan berwarna kuning. Okey. Jadi, banyakkan minum air untuk jernihkan balik air kencing awak supaya buah pinggang awak ni bekerja dengan baik. Okey. Baik, itu saja penerangan saya. Jadi, tugasan awak perlu buat apa? Okey, tugasan awak boleh membina satu poster makanan. Contoh poster makanan ni yang berada dekat muka surat 96 dan 97. Okey, awak boleh cari bahan tu daripada internet ke, ataupun awak nak lukis pun boleh. Siap label. Okey, seperti dalam buku teks awak ni, awak buat dekat kertas A4 ke ataupun kertas lukisan pun boleh, siap warna, buat poster cantik-cantik. Okey. Jadi poster itu saya akan ambil markah untuk PBD awak. Jadi siapkan, saya bagi masa 2 hari untuk awak menghasilkan poster nutrien makanan sihat. Okey. Jadi awak boleh menggunakan kreativiti awak untuk mencari maklumat. Okey, maklumat tu awak nak tulis ikut yang dalam buku teks pun tak apa. Cumanya makanan itu awak boleh Google dekat internet, awak boleh lukis, ataupun awak nak campur-campur, awak buat pinggan, lepas tu awak tampal sayur, tampal ikan, tampal nasi, boleh ikut kreativiti awak. Okey, saya tak halang. Jadi selesaikan dalam masa 2 hari ini untuk menghasilkan satu pinggan makanan sihat. Itu sahaja. Assalamualaikum.